aktiviti-aktiviti sukan yang melibatkan perhimpunan ramai, ada sentuhan badan ataupun body contact dan lain-lain risiko jangkitan juga tidak dibenarkan. Nah, ini apa dia? Termasuk sukan bola sepak, rugby, renang di tempat awam dan semua acara sukan indoor dan stadium. Aktiviti sukan outdoor yang tidak melibatkan sentuhan badan dan perhimpunan ramai dibenarkan. Jadi, mulai 4 hari bulan, saudara-saudari boleh bermain badminton atau tenis di luar tanpa penonton, jogging, kayuhan basikal, golf, dan larian dalam kumpulan kecil yang tidak melebihi mungkin 10 orang dibenarkan dengan syarat anda mengamalkan penjarakan sosial dan elakkan sentuhan badan. Majlis-majlis sosial, kemasyarakatan dan kebudayaan yang melibatkan perhimpunan ramai seperti kenduri kendara, rumah terbuka, majlis berbuka puasa beramai-ramai, konsert, persembahan kebudayaan, perhimpunan bulanan jabatan kerajaan dan swasta, serta semua bentuk majlis peresmian dan perhimpunan adalah tidak dibenarkan. Jalanan rentas sempadan negeri juga tidak dibenarkan kecuali untuk tujuan hadir bekerja dan pulang semula ke rumah sendiri setelah terkandas di kampung ataupun di tempat-tempat yang lain. Perjalanan rentas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri, tidak dibenarkan. Misalnya mulai 4 hari bulan Mei ini, iaitu hari Isnin minggu depan, Pak Saleh yang saya sebutkan dalam ucapan saya yang terdahulu, boleh buka semula restoran yang ditutup. Jadi dalam sehari dua ini, Pak Saleh boleh pergilah ke restoran untuk bersihkan restoran, bersihkan pinggan, sudu, periuk dan lain-lain alat memasak, susun meja dan kerusi dan beli stok barang-barang mentah. Pastikan meja disusun dengan jarak sekurang-kurangnya 2 meter antara satu meja dengan meja yang lain. Ini penting supaya di tengah-tengahnya ada ruang yang agak luas untuk pelanggan dan pekerja lalu dan ada jarak yang selamat antara pelanggan yang makan di situ. Untuk pastikan penjarakan sosial ketika pelanggan makan, Pak Saleh boleh letak notis di setiap meja hanya 1 orang, 2 orang ataupun 3 orang dibenarkan makan bergantung pada saiz meja. Kalau meja kecil mungkin 1 orang ataupun 2 orang saja dibenarkan, biasanya 4 orang. Kalau meja besar mungkin 3 orang atau 4 orang, biasanya 8 orang. Ini Pak Saleh kena tentukan. Keduanya, buatkan garisan di lantai depan kaunter bayaran. Ukur garisan sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain. Inilah untuk memastikan pelanggan beratur dengan jarak sekurang-kurangnya 1 meter di depan ataupun di belakang pelanggan yang lain ketika mereka hendak membuat bayaran. Ketiganya, sebagaimana biasa, sediakanlah hand sanitizer di kaunter bayaran. Pelanggan yang dah bayar boleh gunakan hand sanitizer ini untuk bersihkan tangan. Sediakan jugalah sabun ataupun hand wash yang mencukupi di tempat basuh tangan. Ketiganya, beli penyembur pembersih meja yang mencukupi. Setiap kali selepas pelanggan makan, beritahu pekerja supaya bersihkan meja cepat-cepat sebelum pelanggan lain duduk di situ. Keempatnya, beli face mask. Face mask macam ni. Beri kepada pekerja dan pastikan mereka pakai topeng muka ni atau face mask ni setiap masa. Pak Saleh pun kena pakailah face mask tu. Kelima, pada hari pertama restoran dibuka, seboleh-bolehnya periksa suhu badan pelanggan sebelum dia dibenarkan masuk ke restoran. Boleh guna alat pengimbas suhu yang sesuai untuk periksa suhu badan pelanggan. Keenam, catat nama dan nombor telefon pelanggan
nama dan nombor telefon pelanggan serta tarikh dan masa mereka datang ke restoran Pak Saleh tadi. Ini penting kerana jika ada kes positif COVID-19 yang melibatkan salah seorang pelanggan, maka pelanggan-pelanggan lain yang datang pada itu boleh segera dikesan. Jadi sebenarnya banyak kerja yang Pak Saleh kena buat sebelum boleh buka semula restoran. Semua ini penting ialah untuk pastikan supaya tiada pelanggan Pak Saleh yang terkena jangkitan COVID-19. Pemilik restoran, food truck dan gerai makan yang lain pun mesti buat perkara yang sama. Kalau semua dah buat begini, pelanggan-pelanggan boleh datang makan di restoran atau beli makanan dengan rasa selamat. Jika masih was-was, bungkus sajalah. Tak perlu makan di restoran dan ini mungkin boleh adalah lebih baik. Malah walaupun semua sektor ekonomi dibuka, majikan boleh galakkan pekerja untuk bekerja daripada rumah. Ini norma baru yang kita mesti amalkan. Bincang dengan pekerja. Mana-mana tugas yang boleh dibuat di rumah, buat di rumah. Dan ini lebih baik. Mungkin boleh susun jadual hari bekerja secara selang-seli. Hari ini masuk pejabat, esok bekerja dari rumah. Saya fikir ini juga boleh menyelesaikan masalah penjagaan anak. Walaupun pusat-pusat penjagaan kanak-kanak akan dibuka dengan mengamalkan SOP kesihatan yang tertentu, saya tahu ramai ibu bapa yang bimbang untuk menghantar anak-anak mereka. Jadi kalau majikan boleh memberi sedikit kelonggaran pada pasangan suami isteri yang bekerja untuk datang ke tempat kerja secara selang-seli atau every alternate days, ini boleh membantu menyelesaikan masalah penjagaan anak. Semua majikan dikehendaki mematuhi garis panduan mengenai pengendalian isu berhubung penularan COVID-19 di tempat kerja, khususnya yang membabitkan perintah kuarantin, cuti sakit dan pemberhentian pekerja. Majikan juga boleh mengambil langkah sewajarnya untuk mengelakkan pemberhentian pekerja disebabkan COVID-19 seperti disyorkan dalam tata cara keharmonian perusahaan ataupun Code of Conduct, iaitu menghadkan kerja lebih masa dan mengurangkan hari bekerja dalam seminggu ataupun mengurangkan bilangan kerja seminggu. Besarlah harapan saya agar semua warga pekerja dan majikan dapat terus mendokong dan menjiwai cara kerja baru ataupun norma baru pekerjaan dalam keadaan kita sedang menangani wabak COVID-19. InsyaAllah kita pasti menang. Akhir kata saya ucapkan selamat Hari Pekerja 2020 kepada semua warga pekerja di Malaysia. Kita perlu terima hakikat bahawa dalam bulan-bulan mendatang ini adalah mustahil untuk mana-mana negara mencapai angka sifar dalam jangkitan COVID-19. Yang perlu dilakukan ialah mempertingkatkan keupayaan penghematan kesihatan awam untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Jadi walaupun kita telah berjaya mengawal penularan COVID-19 ini, jangan kita alpa. Teruslah berwaspada. Amalkan tabiat penjarakan sosial. Sering membasuh tangan kita, memakai penutup hidung dan mulut ataupun face mask di kawasan awam dan segera berjumpa doktor sekiranya bergejala. Ketiga, kita mempunyai lebih banyak kawasan zon hijau berbanding zon merah. Ini juga adalah hasil usaha kerjasama saudara. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, please like, subscribe, turn on the notification bell. Peace, yo.